صلى الله وسلم عليه وعلى آله وعلى أصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Terima kasih kepada pengacara majlis yang saya muliakan, kepada Tuan Haji Hawasul selaku ketua kampung, dan juga bersama dengan penolong pegawai daerah Kecil Hengit, penolong pegawai tanah tadi ya. Minta maaf istilah ni tak pernah hafal. InsyaAllah malam ni hafal. Dan kepada Tuan Imam dan juga para asatidzah, orang-orang alim yang hadir bersama pada malam ini, dan juga tidak ketinggalan kepada ibu dan ayah saya yang hadir bersama. Mudah-mudahan barakah beliau dibawakan kepada ucapan dan juga penyampaian saya pada malam ini. Dan seterusnya kepada ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat sama-sama kita menghadiri kepada suatu majlis yang mana tidak ada satu majlis yang akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan majlis itu didatangkan padanya dan dalamnya adanya memperingati akan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mendatangkan kepada kebaikan di dalam sesuatu majlis melainkan majlis itu dibawakan untuk memperingatkan akan diri manusia kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan alhamdulillah Allah aturkan pertemuan kita pada malam ini semata-mata untuk mengembalikan natijah kejadian Allah daripada kalangan manusia untuk mengabdikan diri kepada Allah dan memuji kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika mana masyarakat Arab jahiliyah yang pada waktu itu tidak diutuskan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana dipimpin pada zaman itu dipimpin oleh Abdul Muttalib atau kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana beliau dalam keadaan mendengar khabar akan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka beliau mengambil jasad tubuh yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawakan di hadapan Kaabah. Ketika mana ingin dibawakan di hadapan Kaabah, maka diceritakan di dalam kitab sirah, antaranya yang pernah disebut oleh Al-Mutawalli Syekh Sya'rawi hafizahullah. Di dalam kitab beliau bahawa dikatakan bahawa bagaimana Abdul Muttalib itu bawa Nabi SAW di hadapan Kaabah. Untuk apa? Dibawakan jasad Nabi untuk diciumkan pada Hajarul Aswad. Adapun sebaliknya yang berlaku saat mana Nabi SAW sampai di depan Kaabah, dikhabarkan batu Hajarul Aswad keluar sendiri dan cium kepada baginda Nabi SAW. Kemudian setelah mana melihat kejadian yang pelik yang tak pernah berlaku di zaman masyarakat Arab jahiliyah, maka kalimah pertama yang keluar daripada mulutnya Abdul Muttalib atau kepada baginda Nabi SAW adalah selawat yang biasa kita cakap, selawat yang biasa kita gunakan, selawat yang biasa kita sampaikan untuk masyarakat, khusus kepada kita negeri Johor yang kebiasaan dengan selawat ini, iaitulah Shalla alaikallahu ya Adnani ya Mustafa ya Safwatar Rahmani. Ini siapa yang ajar? Abdul Muttalib.
selawat yang diberikan oleh Abdul Muttalib, yaitu Shalla alaikallahu ya Adnanin. Memuji kepada Nabi SAW merupakan suatu kemestian dan suatu kefarduan, bahkan menjadi kewajiban. Sebab itu setiap daripada majlis-majlis Maulidur Rasul akan dimulakan selawat kepada Nabi SAW. Bukan kita orang yang pertama, bukan kita orang yang terawal memuji kepada Nabi SAW, melainkan Allah Subhanahu wa taala terlebih awal memuji kepada baginda Nabi SAW. Ketika mana Abdul Muttalib telah memulakan pujian kepada Nabi SAW, memahami tentang bagaimana martabatnya Rasulullah yang ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya inilah dengan memuji Shalla alaikallahu ya Adnanin. Wahai Allah, sampaikanlah selawat dan salam ke atas Nabi SAW yang waris keturunan daripada Adnan, yaitu nasab Nabi yang sampai terakhir yang disebutkan di dalam kitab Sahih Imam Al-Bukhari, bagaimana Nabi SAW membawakan nasab Nabi sampai kepada Adnan, yang mana semua daripada nasab Nabi itu adalah nasab yang sangat sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini kita mulakan majlis dengan bacaan selawat adalah untuk memuji kepada baginda Nabi SAW sebagai suatu yang telah dibentuk oleh Abdul Muttalib. Maka orang yang pertama memuji kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Adapun ingin kita sentuh bagaimana hari ini kalau dilakukan majlis, mesti ada makan. Kalau tak ada makan, memang takkan ada majlis. Ya, ini dibiasakan dengan diberikan makan. Ini juga merupakan sunnah terbesar. Sebelum kita menceritakan perbuatan, perlakuan, amalan daripada Nabi SAW, telah pun kita buat sunnah yang terbesar daripada memuji Nabi SAW. Ya, ini yang pertama diberikan kepada masyarakat awam untuk hadir kepada sesuatu majlis dengan diberikan makan. Ini dilakukan oleh siapa? Nabi SAW. Ketika mana ingin mengajak kepada pakciknya Nabi yang tak nak ikut cakap Nabi, yang namanya Abu Lahab. Ketika mana Abu Lahab nak datang bertemu dengan Nabi, tak nak, sebab ingin menolak bahawa Nabi ini merupakan orang yang sesat. Maka apakah cara yang Nabi buat? Nabi minta kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu arda siap buat masakan khas untuk Abu Lahab. Ya, ini disiapkan dengan masakan dan kemudian dihidangkan kepada masyarakat seluruhnya. Barulah Nabi SAW menyampaikan dakwah kepada masyarakat Arab Jahiliyah pada waktu itu. Juga merupakan sunnah yang telah dilakukan daripada masyarakat kita pada hari ini, yang telah diajarkan oleh para alim ulama kita, adalah mengikut daripada sunnah Nabi SAW. Maka muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam ini kita akan sentuh kepada dua hadis sahaja sebagai renungan dan sebagai amalan untuk kita praktikkan di dalam kehidupan harian kita. Adapun disebutkan dalam satu hadis Nabi SAW atas sebab apa kita hadir pada malam ini. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis beliau, baginda mengatakan, uhibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih, wa ahibbuni li hubbillah, wa ahibbuni ahli baiti li hubbi. Kata Nabi SAW, hendaklah kalian pada hari ini sayang kepada Allah, hendaklah kalian pada hari ini cinta kepada Allah kerana nikmat yang Allah telah beri kepada kalian. Maka para alim ulama membahaskan dengan panjang lebar berkenaan dengan apakah nikmat yang paling besar Allah kurniakan kepada umat manusia untuk kita bercinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan bahawa antara nikmat yang paling besar adalah nikmat menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika mana dikhabarkan para as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in bangkit daripada tidur, mereka akan syukur dengan dua perkara. Ya, ini kalimah alhamdulillah, syukur kepada Allah, akan diletakkan dua perkara yang utama. Ya, ini kalau kita hari ini bangkit daripada tidur, apa yang kita fikirkan, apa yang kita syukurkan? Pelbagai dan bermacam-macam. Tetapi para sahabat kalau bangkit daripada tidur akan syukur dengan dua perkara. Yang pertama dikatakan syukurnya menjadi masih lagi dikekalkan dalam agama Islam. Karena orang yang dalam agama Islam akan dijadikan jalan panduan taufik dan hidayah untuk meraih syurga Allah Subhanahu wa taala. Adapun syukur yang kedua yang dilakukan oleh para sahabat seluruhnya adalah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tuan-tuan muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita melihat bagaimana mulianya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi Musa alaihi salatu wasallam yang ketika mana dalam keadaan telah pun diutuskan oleh Allah sebagai nabi, melihat perbendaharaan Allah di langit dan mengatakan, "Ya Allah, hari ini aku melihat perbendaharaan kamu yang penuh dengan kehebatan Nabi akhir zaman, jadikanlah aku Nabi akhir zaman." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wahai Musa, sesungguhnya Nabi akhir zaman telah pun aku pilih, yang telah pun aku tentukan siapa." Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengatakan, "Kalau begitu ya Allah, aku tak boleh jadi Nabi akhir zaman, jadikanlah aku di kalangan umat akhir zaman." Maka di mana Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah untuk menjadi umat akhir zaman, maka dikatakan oleh Allah, "Wahai Musa, sesungguhnya umat akhir zaman telah pun aku pilih dan telah pun aku tentukan." Melihat bagaimana kepentingan yang telah pun manusia ini dijadikan seorang nabi di kalangan Bani Israel, yang namanya tepat paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Cerita tentang Nabi Musa dengan Fir'aun, cerita tentang Nabi Musa dengan Nabi Khidir, cerita Nabi Musa dengan As-Samiri, cerita Nabi Musa dengan golongan Bani Israel terbanyak diceritakan di dalam Al-Quran. Tetapi ingin dijadikan dirinya adalah umat akhir zaman, umat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu as-sahabah kalau bangkit daripada tidur, syukurnya Islam dan syukurnya menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebutkan oleh para alim ulama, yaitu la uhibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih. Hendaklah kalian sayang kepada Allah kerana nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Apakah nikmatnya? Tidak lain dan tidak bukan adalah diutuskan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada kaitan dalam satu doanya Nabi Daud alaihi salatu wassalam yang dirakamkan Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, yang dikatakan bahawa Nabi mengajarkan kepada umat untuk selalu amalkan doa ini sebagai tanda permintaan supaya Allah sayang kepada kita. Doanya itu ialah dengan 3 kalimah sahaja, iaitu 3 daripada ayat. Yang pertama Nabi mengatakan, "Allahumma inni as'aluka hubbak." Wahai Allah, kurniakan kepada aku hubbak, kasih sayang Kau ya Allah. Dan diberikan kasih sayang itu bukan semata-mata kita sayang kepada Allah, tapi Allah balas balik semula cinta dan sayang kita kepada diri kita semula. Nabi mengajarkan, "Allahumma inni as'aluka hubbak." Ya Allah, kurniakan kepada aku hubbak, kasih sayang kepada Engkau. Adakah diminta kasih sayang kepada Allah saja? Tak, minta dibalas cinta yang telah kita beri, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doa Nabi dan doa Nabi Daud yang diminta oleh Rasulullah untuk diamalkan ialah dikatakan, "Wa hubba man yuhibbuk." Ya Allah, jadikanlah orang yang Engkau sayang, orang ini adalah orang yang menyayangi kepada diri aku. Ketika mana ingin dibawakan bagaimana orang yang telah Allah Subhanahu wa taala sayang, maka akan diminta supaya orang ini menyayangi kepada diri kita. Ini berkaitan dengan ayatul Quranul Karim di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka orang ini telah pun taat kepada Allah. Maka apakah habuannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim." Mereka ini akan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan dibangkitkan pada hari akhirat adalah bersama dengan siapa? Minan nabiyyin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini membawakan bagaimana orang yang kalau telah bercinta dengan orang yang telah Allah cintai, melalui yang pertamanya Nabi SAW dan kemudian diikuti para siddiqin, para syuhada, para salihin. Semuanya ini akan dibawakan hikmah kebijaksanaannya Allah, akan diberikan dibangkitkan pada hari kiamat. Orang ini akan bersama dengan siapa? Para nabi, bersama dengan para siddiq, bersama dengan para asyuhada, bersama dengan para salihin. Karena apa? Hanya mentaati kepada perintah Rasulullah dan juga mencintai kepada orang yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga disebutkan oleh Nabi Daud alaihi salatu wassalam dalam doa beliau, "Wal amalul ladzi yuballighuni ila hubbik."
Kalaulah kita hari ini tak dapat nak cintanya Allah terus, tak dapat nak mencintai kepada orang yang telah Allah cintai, maka kebergantungan kita yang terakhir apa dia? Wal amalul ladzi yuballighuni ila hubbik. Dan jadikanlah, kurniakanlah kepada aku ya Allah satu amalan, yang amalan ini akan sampaikan kepada cinta kepada kamu ya Allah. Maka muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah, daripada kaitan hadis yang awal kita bacakan, uhibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih, ya ini dibawakan hendaklah kalian sayang kepada Allah disebabkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, maka akan dikaitkan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita melihat beberapa faktor orang yang kalau mencintai kepada Allah disebabkan nikmat diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat bagaimana semut yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang ketika mana dikatakan qalat namlatu ya ayyuhan nabi udkhulu masakinakum la yahtimannakum bisulaiman wa junudih wa hum la yash'urun. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang semut, yang bagaimana semut ini akan menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Telah memuliakan nabinya, yaitu Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ketika mana cerita yang lain kita melihat bagaimana Ashabul Kahfi bersama dengan anjingnya disebut berulang-ulang kali di dalam Al-Quranul Karim, sehingga perwatakan anjing itu pun dirakamkan di dalam Al-Quranul Karim. Maka dikatakan anjing ini juga akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala karena baktinya kepada Ashabul Kahfi seramai 7 orang. Disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, wa thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa rabi'u wa khamsatun sadisuhum kalbuhum wa sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Diulang sebanyak 3 kali tentang anjing Ashabul Kahfi. Dan kemudian Ashabul Kahfi ini dengan anjingnya akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala karena khidmat yang diberikan oleh anjing ini kepada Ashabul Kahfi. Ketika mana kita melihat juga bagaimana al-jamadat, benda yang tak hidup yang telah dijanjikan syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana kita mendengarkan bagaimana cerita tentang pelepah tamar yang menangis sangat mana Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya berpindah daripada mimbar yang baru. Hanya jaraknya kata ulama lebih kurang 3 meter sahaja. Ketika mana Nabi SAW berpindah dalam mimbar yang baru, maka terdengar as-sahabah semakin lama semakin kuat dan semakin kuat dengar tangisan, sebagaimana dengarnya tangisan anak kecil. Maka Nabi SAW pada waktu itu para sahabat mengatakan, kami melihat Nabi turun daripada mimbar yang baru dan kemudian pergi mimbar yang lama. Nabi peluk pelepah tamar tadi dan kemudian Nabi menggosokkan ke pelepah tamar sebagaimana Nabi memujuk anak kecil yang sedang menangis, sehinggalah kami pada waktu itu dengar tangisan tadi semakin lama semakin kurang dan semakin kurang. Sehingga kan dikatakan oleh para sahabat bahawa pelepah tamar ini akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala karena cintanya takut jauh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya berbeza 3 meter sahaja menyebabkan kerinduannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, kalau aku tak peluk pelepah tamar ini, kamu nanti umat akhir zaman akan dengar tangisan pelepah tamar ini sampai saat daripada akhir zaman. Ya, ini ingin menunjukkan bagaimana kecintaan pelepah tamar yang benda yang tak hidup akan dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengambil juga contoh yang lain bagaimana Gunung Uhud, yaitu dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke Gunung Uhud. Ketika mana naik ke Gunung Uhud, Nabi bersama dengan 4 orang as-sahabah. 3 orang as-sahabah. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab, dan yang ketiga adalah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Saat mana Nabi naik ke Gunung Uhud, waktu itu Gunung Uhud bergegar. Ketika mana Gunung Uhud bergegar, Nabi ambil tongkat Nabi dan Nabi mengatakan, diamlah kamu wahai Uhud, kerana di atas kamu adanya seorang Rasul, di atas kamu adanya seorang As-Siddiq, dan di atas kamu adanya 2 orang yang akan mati syahid. Ketika mana Nabi SAW menghentakkan daripada tongkat Nabi mengatakan, wahai Uhud, diamlah kamu, maka para alim ulama mengatakan bahawa kalau Nabi tak buat begitu, kamu akan pasti melihat Gunung Uhud ini dalam keadaan beralih tempatnya duduk dengan Nabi di Madinatul Munawwarah. Ingin menunjukkan kecintaan benda yang tak hidup kepada Nabi SAW,
Kerana apa? Kerana memahami daripada hadis ini, uhibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih. Hendaklah kalian sayang kepada Allah disebabkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, yakni bercinta, menyayangi, menyanjungi dan dalam keadaan meninggikan seorang nabi yang telah Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada umat akhir zaman, yaitulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita melihat juga bagaimana batu-batu yang ketika mana pulangnya Nabi dalam Fathul Mekah, hijrahnya Nabi ke Madinah dan kemudian Nabi pulang ke Mekah. Ketika mana pulang ke Mekah, para sahabat melihat Nabi dalam keadaan jalannya tunduk. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang kamu cari?" Kata Nabi SAW, "Aku mencari batu-batu yang pernah beri salam kepada aku ketika mana aku ingin berhijrah ke Madinatul Munawwarah." Kita melihat bagaimana reaksi dan tindak balasnya Nabi ketika mana orang ataupun al-jamadat, benda yang tak hidup, memberikan respon cinta kepada Nabi SAW, maka akan diberikan respon cinta itu daripada Nabi kepada orang ataupun empunya ataupun daripada al-jamadat kepadanya dan kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah, maka daripada peristiwa ini ingin dibawakan bagaimana kepentingan dalam mencintai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu para alim ulama mengatakan untuk as-sahabah itu ketinggiannya lebih tinggi daripada luar biasa. Yang ini as-sahabah matanya melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga diajarkan adab oleh para alim ulama. Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis, kata Nabi SAW, "Nanti akan datang selepas kewafatan aku, kamu akan jumpa satu kumpulan Islam yang sedang berperang hampir kalah." Maka Nabi mengatakan para sahabat, "Hendaklah kalian mencari orang yang matanya pernah melihat aku," yakni melihat Nabi SAW. Maka sahabat mengatakan, "Kalau kami dah jumpa orang yang matanya pernah melihat kamu, ya Rasulullah, apa akan jadi kepada kumpulan ini?" Kata Nabi SAW, "Allah akan berikan kemenangan kepada tentera Islam pada waktu itu." Maka Nabi SAW menyambung lagi, kata Nabi, "Kemudian kamu akan dapati umat selepas aku, kewafatan aku, yang mereka berperang di kalangan umat Islam juga hampir kalah. Maka hendaklah kamu mencari orang yang orang ini pernah melihat kepada orang, yang orang ini pernah melihat kepada orang, yang orang ini pernah melihat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu akan menemui kepada kumpulan ini dalam kemenangan." Sebab itu kita melihat bagaimana pada hari ini kepentingan merapatkan hubungan kita dengan orang yang pernah merapatkan hubungan dan seterusnya sampai kepada Nabi SAW adalah semata-mata untuk mendatangkan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala, dan dibalas cinta itu dengan kesaksian amal ibadah yang dilakukan oleh umat manusia pada akhir zaman pada hari ini. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka daripada perkara-perkara yang dikongsikan ini respon yang ataupun tindak balas daripada perbuatan yang kalau hari ini kita tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dinamakan daripada satu perbuatan iaitu namanya ikfiyah, iaitu satu perbuatan yang kalau zaman as-sahabah dia boleh nampak Nabi, dia boleh ikut daripada sunnah Nabi, dia boleh terus tanya Nabi segala permasalahan. Adapun di zaman kita, kita tak mampu untuk membalas reaksi daripada apa yang kita tandakan cinta kepada Nabi SAW. Sehingga kan al-sahabah ada yang dalam keadaan hampir kurus kering kerana memikirkan Nabi SAW. Disebutkan dalam satu hadis yang lain, Sayyidina Hamzalah dalam keadaan mendengar cerita Nabi tentang syurga dan neraka, kemudian balik ke rumah dalam keadaan bersama dengan keluarga, kemudian kembali keluar bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dikatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, sesungguhnya aku telah menjadi munafik." Ketika mana kenapa dikatakan munafik? Kerana bersama dengan Nabi SAW dalam keadaan dia sangat rindu dan juga untuk mendapatkan syurga. Ketika mana mendengar neraka, sangat takut dengan neraka, tetapi balik ke rumah dia lalai dan dalam keadaan lega. Kerana risaunya dengan Nabi SAW, Hamzalah mengatakan bahawa aku ini munafik, wahai Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau begitu aku juga orang munafik. Maka jalan penyelesaian bertemu dengan Nabi SAW, ini ruang al-sahabah nak dapatkan respon cinta kepada Nabi, akan terus bersama dengan Nabi SAW, akan ikut pada pakaian-pakaiannya Nabi SAW. Sehingga kan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam keadaan mendapati kepada pimpinan Sayyidina Amr ibn al-As ketika mana membuka kota Palestin, hasil daripada tarbiyahnya Nabi SAW, dikatakan Sayyidina Umar pergi untuk mendapatkan kunci Masjidil Aqsa dalam keadaan jubahnya itu ditampal dengan 3 tempat tampalan.
Yang pertama di bahunya, yang kedua di pinggangnya, dan yang ketiga di bahagian kiri kaki bawahnya. Jubah yang dalam keadaan koyak ditampan. Ini orang yaitu Sayyidina Umar Al-Khattab pergi jumpa dengan orang yang nak memberikan kunci Masjidil Aqsa. Dikatakan bahawa Sayyidina Umar dimarahi oleh Sayyidina Amr al-As. Dikatakan, wahai Amirul Mukminin, kamu nak dapatkan kunci syurga, kunci Masjidil Aqsa, kamu sepatutnya datang lebih kemas, kamu datang sepatutnya lebih dalam keadaan baik. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya aku menjadi mulia pada hari ini bukan disebabkan jubah aku, tetapi disebabkan Islam. Hari ini aku dinaikkan, ada namanya, ada disebabkan dengan Islam. Hari ini kemenangan umat Islam kepada Masjidil Aqsa, memenangi dalam peperangan, adalah juga disebabkan dengan agama Islam. Siapa yang bawa Islam adalah Nabi Muhammad SAW. Kita melihat respon daripada sahabat dengan kepelbagaian cara. Ada begitu umat akhir zaman, bagaimana ingin merespon tentang cinta kepada Nabi SAW. Kita ambil contoh pada hari ini, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Orang yang kalau main ataupun lomba motor, ketika mana sampai ke penghujung, dalam keadaan sampai dekat hujung, kemudian dia dalam menang dapat nombor 1, apa yang dia akan buat untuk tandakan kegembiraan? Dia akan menjerit dalam keadaan apa juga perkataan, ada apa-apa daripada kalimah pun dia akan jerit. Itu sebagai tanda dalam keadaan kegembiraan yang dia buat. Adapun orang yang kalau memenangi sesuatu perkara apapun akan dijerit. Orang yang jerit ini masuk dalam keadaan gembira. Maka hari ini apa yang dilakukan oleh kita dengan selawat dan juga dalam keadaan membaca Al-Quran, orang dalam keadaan memuji Nabi SAW dengan apa juga cara, inilah namanya disebutkan sebagai ikfiyah, tanda yang kita berikan kepada Allah disebabkan kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW. Kalaulah maulid yang kita buat setiap tahun, kalaulah dalam keadaan majlis untuk memperingati Nabi ini kita buat setiap tahun pun ada orang tak kenal Nabi lagi, bagaimana kalau majlis ini tidak dibuat? Bagaimana kalau dalam majlis ini tak dibuat langsung, bahkan diabaikan, ditinggalkan? Maka kita akan mendapati itulah kemuncaknya hampir kepada akhir zaman, yaitu kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Wa hibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amin, yaitu kita minta kepada Allah, Nabi minta supaya kita sayang kepada Allah dengan nikmatnya, itulah nikmat pemberian daripada Nabi Muhammad SAW. Adapun yang kedua disebutkan oleh Nabi SAW, wa ahibbuni li hubbillah, hendaklah kalian sayang kepada aku, kata Nabi SAW, karena sayang kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mana ingin menunjukkan sifat tawadhu'nya Nabi SAW, ketika mana ingin disuruh sayang kepada dirinya, dikatakan bahawa dihubbillah, hendaklah kalian sayang kepada aku sebab sayangnya kalian pada Allah. Kenapa dikaitkan Nabi dengan Allah? Kenapa dikaitkan untuk sayang dengan Nabi dan kaitannya dengan Allah? Karena Allah sebut di dalam Al-Quranul Karim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Hendaklah kalian pada hari ini, ketika mana kalau hari ini sayang kepada Allah, hendaklah kalian ikut kepada baginda Nabi SAW. Ayat ini diturunkan ketika mana datangnya sebahagian golongan orang musyrikin Mekah yang mengatakan bahawa, wahai Muhammad, kami nak ikut sahaja Allah dan kami telah beriman dengan Allah, tapi kami tak nak beriman dengan kamu. Orang yang tak nak ikut tata cara Nabi SAW, orang ini kod automatik dalam keadaan tidak menerima cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mana dalam keadaan ayat yang lain Allah mendahulukan daripada kalimah taat kepada Rasulullah, yaitulah wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang telah taat kepada Rasulullah, maka dia orang yang telah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Persoalan ini apakah kaitan dengan apa yang Nabi SAW untuk kita taati? Yang pertama dalam bab sembahyang kita pada hari ini. Hari-hari kita sembahyang dalam keadaan menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah sebab Allah terima sembahyang kita? Bukan disebabkan bacaan kita semata-mata, bukan disebabkan perbuatan kita semata-mata, tetapi Allah terima sembahyang kita disebabkan sembahyang kita yang telah dibuatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita sembahyang subuh 2 rakaat, Allah terima. Kerana apa? Nabi memang buat sembahyang subuh 2 rakaat. Ketika mana kita sembahyang subuh az-zuhur 4 rakaat, kenapa Allah terima? Kerana telah pun dibuat oleh Nabi zuhur itu 4 rakaat. Allah terima daripada amalan kita disebabkan amalan itu pernah dibuat oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana perbuatan itu Allah redha kepada Nabi. Orang yang ikut perbuatan Nabi Allah redha, maka itu tanda orang yang sayang kepada Nabi SAW.
Kalau diceritakan lebih detail lagi bagaimana adabnya dalam keadaan sembahyang, adabnya selepas sembahyang, hendaklah kalian berzikir selepas sembahyang. Ketika mana Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis, barang siapa yang beristighfar 3 kali selepas waktu subuh dan selepas waktu asar, 3 kali saja. Ya ini kalau pun dalam keadaan tak sabar nak angkat sawit atau barangkali begitu, keluar memang sawitnya macam dah jatuh semuanya. Sabar ditunggukan dalam keadaan selepas sembahyang 2 saja solat Nabi sebut, tapi jangan buat 2 saja, buat semua. Dalam keadaan itu Nabi mengatakan barang siapa yang beristighfar daripada waktu subuh dan waktu asar 3 kali istighfar. Istighfarnya bagaimana? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jangan kedekut sangat istighfar astagfirullah. Ini namanya imam pemalas ataupun jemaah yang pemalas. Istighfarnya lengkap. Kata Nabi apa hikmahnya? Orang yang istighfar 3 kali selepas subuh dan selepas asar, Allah akan ampunkan dosanya seluruhnya yang apa yang dilakukan pada tahun itu dan tahun akan datang. Orang yang hanya beristighfar, kenapa Allah terima? Sebab dibuat oleh baginda Nabi SAW. Ketika mana dalam keadaan puasa Ramadan, para alim ulama mengatakan bahawa sesungguhnya kami dalam keadaan gembira dalam puasa kami ini. Ya ini puasa Ramadan ada 29 dan ada 30. Ketika mana ada 29 ada 30, maka yang kita kejar ialah kalau boleh 29 jangan 30. Nabi SAW disebutkan dalam kitab Syarah Kashifatus Sajad, di dalam syarah kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani hafizahullah, mengatakan bahawa Nabi SAW berpuasa 29 hari itu sebanyak 8 kali. Yaitu Nabi berjumpa Ramadan hanya 9 kali. Adapun 29 hari Nabi berpuasa 29 hari sebanyak 8 kali. Adapun 30 hari Nabi berpuasa hanya sekali. Sebab itu orang kita memang tak suka puasa 30. Kita tengok Nabi pun sekali kita dah banyak kali dalam hidup. Masih 30 je, 29 bila. Dalam keadaan ini dikatakan oleh ulama, kenapa 29 wala 30? Allah terima amal kita kerana Nabi SAW puasa baru waktu 29 dan Nabi juga pernah puasa pada 30 hari. Ingin menunjukkan bagaimana kasih sayang Allah dan juga kasih sayang Nabi kepada umat. Kalau hari ini cinta kepada Nabi SAW adalah cinta kepada Allah melalui amalan ibadah kepada Allah, tapi perbuatannya apa yang telah diperbuat oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kalau pada hari orang yang nak mengatakan bahawa tentang dalam solat subuh tak nak baca surah As-Sajadah ataupun tidak, yang pada hari ini kalau dikeluarkan enakmen negeri Johor bahawa setiap surau ataupun masjid mesti baca setiap Jumaat iaitu surah As-Sajadah dan surah Al-Insan. Kenapa? Ingin dibawakan penekanan kalaulah dibias ataupun ditinggalkan, maka apakah lagi sunnah terbesar di dalam sembahyang yang kita buat. Ya ini Nabi kalau sembahyang subuh memang panjang. Rakaat pertama Nabi panjang, kedua kurang panjang, ketiga kurang panjang daripada kedua, dan begitulah seterusnya. Ada orang solat subuh Nabi akan baca panjang. Kalau hari ini imam pun tak baca sajadah dan lisan, yang dibaca wal asqul wallah, wal asqul wallah, wal asqul wallah, memang dapat pujian daripada manusia. Kalau hari ini subhanallah, kalau di masjid, kalau imam baca panjang sikit nanti surat saman keluar. Baca panjang sikit je pun nanti suratnya keluar. Dia kata imam tolong hormati jemaah, kerana jemaah ramai yang udur, pastikan pendek-pendek baca. Maka imam pun dalam bacanya inna a'tayna qul huwallah. Bila imam baca inna a'tayna qul huwallah, salam tahmiyah mam, inilah bacaan terbaik. Ini bukan terbaik. Ini yang kita tak faham tentang bagaimana mencari sunnah terbesar dalam mencintai kepada Nabi sebab sayangnya kita kepada Allah ialah dengan perbuatan amal yang menuju kepada Allah, tapi yang kita buat itu adalah apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Dalam sembahyang Jumaat waktu subuhnya kenapa dibacakan sajadah lisan? Sebab walaupun Nabi buat sekali, iaitu Nabi pernah hanya buat sekali saja dalam riwayat, Nabi baca surah As-Sajadah dan surah Al-Insan. Ketika mana kalau dalam sembahyang Jumaat ini para imam ambil perhatian, malah imam pula dia bukan marah sebab dia pukul 10 ke atas memang suaranya kena tinggi. Karena suaranya pelan, saya pun jadi tidur juga. Dalam keadaan hari ini para imam, kalau sembahyang Jumaat jangan ambil surah yang pelik-pelik. Ini surah yang memang kadang-kadang terbelit lidahnya. Nak baca surah apa ni? Suratul Mu'minun kau.
Qad aflahal mu'minun alladzina tak jumpa ayat, tak payah. Sebab sunnah Nabi ketika mana orang ramai bertemu dalam sembahyang, Nabi akan baca dua surah, Suratul A'la dan Suratul Ghasyiyah. Sembahyang raya Aidil Fitri Nabi baca surah itu, sembahyang hari raya Aidil Adha Nabi baca surah itu, dan Nabi baca Suratul A'la dan Ghasyiyah pada hari Jumaat. Ini sunnah yang kalau hari ini kita tengok bagaimana ingin dapatkan cinta daripada Nabi SAW, buat menuju kepada Allah, tapi buat itu adalah ikut kehendak baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan wiridnya subhanallah hari ini, kalau doanya itu pun doanya betul-betul dalam Fatihah, Nabi dalam keadaan tak pernah sambung daripada suratul Fatihah dengan ayatnya. Ya, ini kalau baca Al-Quran, Nabi kalau baca Fatihahnya tak pernah disambung. Nabi akan baca satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim sampai habis. Hari ini kalau kita tarawih, subhanallah, kalau imam tu satu-satu elak diketuk kepala imam. Mam, speed, mam 20, kau tahu tak 20. Habis 20 bukan balik rumah pun, ngadap kopi juga. Dalam keadaan dibaca di imam pula terpaksa stamina kuat. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Mati. Sebab nafas tinggi. Dalam keadaan ini nak dibawakan bagaimana kalaulah dalam sunnah Nabi dalam sembahyang yang kita tinggalkan, maka apatah lagi dalam keadaan kita nak ikut kepada sunnah Nabi yang perkara yang lain. Dari segi pakaiannya, dari segi percakapannya, ini sembahyang yang memang rutin harian yang kita buat, bacaan Al-Quran yang kita buat. Bagaimana adab kalau ingin diterima bacaan Al-Quran, hendaklah mesti dalam keadaan berwuduk, dalam keadaan baik. Ini baca sambil berdiri, dalam keadaan baca sambil baring, subhanallah. Bagaimana adab ingin diterima oleh Allah dalam keadaan cintanya kita melalui kepada Nabi SAW, tapi tidak melalui kepada apa yang dibuat oleh baginda Nabi SAW. Sebab itu kita perlu faham bagaimana Nabi sebutkan wa ahibbuni li hubbillah, hendaklah kalian sayang kepada aku kerana sayangnya kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua dalam perkara ini ialah nak menunjukkan bahawa kenapa kena sayang Nabi SAW, kerana sayang kita kepada Allah. Kerana ketahuilah orang yang sayang kepada Allah pasti akan sayang dengan Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan memberikan respon yang terbaik tentang kekasihnya, yaitulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi menyebutkan dalam satu hadis di dalam berkaitan dengan kejadian langit dan bumi, kata Nabi apa? Laula khalaqtuka, wahai Adam alaihi salatu wassalam. Allah berfirman kepada Nabi Adam, kalaulah bukan kerana Nabi Muhammad SAW, kamu tak akan dijadikan. Kerana kasihnya Nabi SAW, kerana kasihnya Allah kepada Nabi, kejadian Nabi Adam itu dijadikan oleh Allah disebabkan keizinan daripada Nabi SAW. Maka dalam keadaan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lain, kata Allah, kalaulah bukan kerana kamu, yakni bukan kerana Nabi SAW, maka kamu tak akan dijadikan wahai Adam. Dan bukan kerana Nabi SAW, tidak akan dijadikan langit, tidak akan dijadikan dunia, tidak akan dijadikan dengan kepelbagaian perkara. Ingin menunjukkan ketekanan cinta Allah kepada Nabi, sehingga kan setiap kejadian itu diperlukan dengan cahayanya Nabi Muhammad SAW. Sebab itu di dalam ayat Al-Quranul Karim yang selalu dibaca oleh para imam ataupun para imam setiap daripada khutbah yang kedua, yaitu dalam keadaan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pada waktu ayat ini kalau dibacakan, jangan kita duduk saja. Dalam keadaan ayat ini dibacakan, hendaklah disahut seruan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan tidurnya sahaja, ini khusus kepada lelaki. Dalam keadaan dalam ayat ini dibacakan, hendaklah terus menjawab selawat kepada Nabi SAW. Dan apakah kelebihan daripada selawat ini? Ada dua perkara yang boleh saya kongsikan. Yang pertama, ada satu amalan yang kata para alim ulama, kalau kita buat dalam keadaan teriak, dalam keadaan kita ingin tunjuk kepada orang, ada satu amalan yang kalau kita buat dalam keadaan bongkak sedikit, dalam keadaan menceritakan apa yang telah dibuat kepada orang, maka kata para alim ulama, ada satu sahaja amalan yang Allah akan terima. Jadi kalau sembahyang kemudian kita cerita kepada orang, maka akan terbatal amal baiknya. Kalau hari ini kita derma kepada orang, kemudian kita khabarkan kepada orang, jumpa dengan Tok Imam, maaf tadi saya masuk 50, maaf tak sengaja tu. Maaf saya masuk 50 tu, harap-harap majlis maulid tu lagi bersolah macam biasa. 50 baru bagi dia ukit untuk buat majlis maulid yang besar. Ketika mana ingin dibawakan pemahaman, semua amal yang kalau adanya menceritakan kepada orang lain, semuanya akan tertolak.
kecuali satu. Apa dia? Selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau hari ini kita beritahu kepada orang, hari ini kita selawat sekian-sekian, akan diterima terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan asyik cerita pada orang. Ini pun tak betul juga. Walaupun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selawatnya, tetapi ingin dibawakan bagaimana selawat itu satu amal yang kalau dibuat dalam keadaan kita cerita pada orang, kita membuka atau nak menunjukkan kita selawat. Kalau kita melihat pada hari ini bagaimana kalau baraan ataupun marhaban ataupun adanya perarakan, selawatnya kuat-kuat ditunjuk-tunjuk, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Amal selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua di dalam berkaitan dengan selawat ini adalah berkaitan dengan bagaimana nak menunjukkan satu amal yang Allah sebut di dalam Al-Quran, Allah buat terlebih awal baru Allah suruh kepada hamba-Nya buat. Ya, ini bagaimana di dalam sembahyang Allah mengatakan wa aqimis salah. Allah kata hendaklah kamu sembahyang, tapi Allah tak cerita pun Allah sembahyang. Ketika mana Allah menyuruhkan kepada kita zakat, Allah letak saja zakat, kena buat zakat. Ketika mana perbuatan-perbuatan amal yang lain Allah suruh, tetapi dalam bab selawat Allah mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru Allah perintahkan wahai sekalian orang Islam, orang mukmin ataupun orang muslim, hendaklah kalian berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana martabatnya Nabi ketika mana Nabi ingin menunjukkan tawadhu'nya, wa ahibbuni li hubbillah, sayanglah kepada aku kerana sayang kamu kepada Allah. Kerana sifat tawadhu' itu Allah telah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Adapun yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ahibbu li ahli baiti li hubbi, hendaklah kalian sayang kepada aku disebab hendaklah kalian sayang kepada ahli keluarga aku, hendak kerana sayang kamu kepada aku. Siapa ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adalah di kalangan para habaib, adalah di kalangan para sahadat, adalah di kalangan mereka yang bergelar ataupun nasab keturunan mereka adanya kepada sampai kepada dua keturunan, Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma. Kalau pada hari ini kata Nabi, barang siapa yang berdusta atas keturunan aku, maka akan dilemparkan ke dalam api neraka. Ketika mana ingin memuliakan tentang keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kalau pada hari ini di kampung Sungai Keluang Darat sampai ke penghujungnya ada jumpa yang memang keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, muliakan mereka, agungkan mereka, kedepankan mereka, ambil barakah mereka, kerana darah mereka itu lebih mulia daripada darah kita. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran ketika mana Allah mengatakan wadhkurna ma yutla fi buyutikunna fi ahli bait, yaitu Allah mengatakan tentang pengkhususan kepada ahli baitin Nabi SAW. Allah mengatakan apa? Wa yudhhirakum tathira, Allah sucikan mereka sesuci-sucinya. Mengambil faedah ataupun sirah bagaimana kemuliaan ahli baitin Nabi SAW. Barangkali di kalangan para habaib, hari ini kalau kita di kampung memang tak ada habib, yang ada bib saja. Jumpa member bib, ini bukan habib, ini namanya gelaran bib. Tetapi ingin dibawakan bagaimana kelebihan memuliakan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mengambil satu sirah yang barangkali kita selalu dengar, kisah bagaimana Sayyidina Abdullah ibn Mubarak. Sayyidina Abdullah ibn Mubarak adalah orang yang digelarkan sebagai mujtahid hadis, yaitu orang yang kuat dengan hadisnya, yang faham hadisnya, yang kita tahu bagaimana didatangkan mimpi setelah mana dia selesaikan urusan haji. Yang Abdullah ibn Mubarak mimpi terdengar perbualan malaikat. Mimpi terdengar perbualan malaikat, didengarkan bahawa dikatakan oleh malaikat, dikatakan pada tahun ini 60,000 orang yang pergi haji semuanya tak diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hajinya tertolak. Kemudian Abdullah ibn Mubarak mendengar lagi perbualan malaikat ini, dikatakan bahawa tetapi Allah telah terima amalan haji ini semua mabrur, hanya kerana ada satu amal daripada seorang manusia. Siapa? Orang yang hanya tukang buat kasut. Maka Abdullah ibn Mubarak radhiyallahu anhu siap-siap pergi mencari orang yang didengar daripada perbualan malaikat. Tapi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, malaikat ini Allah beri